Nama saya Kristi Syahid dan Adamun, dan saya telah memilih tajuk tugasan seperti yang tertera di bawah, iaitu Industri Pelancongan di Sarawak. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenali tempat menarik di Sarawak. Yang kedua, menerokai kebudayaan di Sarawak. Dan yang ketiga, mengenali makanan tradisional di Sarawak. Jika anda ingin melihat apa sajian harian masyarakat tempatan, anda perlu ke Pasar 1 yang dibuka pada setiap hujung minggu. Pasar yang kini telah dipindahkan ke Kubaria dan terletak di pinggir Sungai Kuching mungkin telah hilang karakter asalnya, tetapi kini ruangnya lebih luas dan tersusun. Apa yang menariknya di pasar ini ialah penjual-penjual peribumi yang datang sendiri dari kawasan pedalaman mereka datang ke pasar ini dengan menaiki pacuan 4 roda bagi menjual sayur tradisional, hasil hutan, ikan dan pelbagai barangan basah dan kering. Selain itu, di pasar 1 ini juga kita dapat melihat kek lapis Sarawak, kuih sago dan ulat mulung. Anda juga akan dapat melihat pelbagai jenis ulam-ulaman dan makanan yang tidak mungkin dapat dilihat di Semenanjung. Jadi, jika anda ingin membuka hari anda di hujung minggu dengan melihat pelbagai benda baru dan merasai makanan unik di Sarawak, jangan lepaskan peluang ke Pasar 1 Kuching. Masuk adalah percuma. Dan waktu operasinya pada hari Sabtu dan Ahad dari pukul 7 pagi.
Tempat seterusnya ialah Muzium Sarawak. Sarawak bukan sahaja dianugerahkan dengan pelbagai sumber asli termasuk keindahan alam semula jadi, malah warisan sejarah dan budayanya pasti memikat para pengunjung ke negeri Bumi Kenyalang. Muzium Sarawak terletak di Jalan P. Ramlee, salah satu mercu tanda yang harus dilawati sama ada pelancong dalam negara atau luar negara. Sayang Sarawak, sungainya sempit. Bangunan Muzium Sarawak ini merupakan muzium yang tertua lagi terbesar di Asia Tenggara. Pembinaannya bermula pada tahun 1891 oleh Charles Brooke, Raja Putih kedua yang memerintah Sarawak dari tahun 1868 hingga 1917. Bangunan ini yang terletak di atas bukit bercirikan reka bentuk seni bina Eropah di zaman pemerintahan Ratu Victoria. Muzium Sarawak ini berperanan sebagai penyimpan pelbagai artifak dan koleksi yang komprehensif. Kebanyakan bahan yang dipamerkan berusia lebih 100 tahun. Melangkah masuk ke muzium ini, pengunjung akan dapat melihat seni kraf, senjata bersejarah, gambar-gambar lama serta model rumah panjang kaum Iban, Bidayuh dan Kayan. Salah satu artifak yang unik ialah rangka ikan paus yang ditemui di Pusa Sarawak pada tahun 1909. Muzik juga memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Bumi Kenyalang, bukan sahaja dalam upacara atau istiadat, malah sebagai sumber hiburan. Beberapa alat muzik tradisional yang dipamerkan ialah kecapi Bugis, gambus dan serunai Iban. Manakala senjata pula ialah beberapa bilah pedang milik Charles Brooke dan keris yang pelbagai bentuk. Sampan dan perahu merupakan antara sistem pengangkutan terawal di Sarawak ini. Antaranya perahu tekura, perahu berkajang dan perahu Bandung Perantau. Sesungguhnya kunjungan anda ke Muzium Sarawak ini memberi inspirasi dan mengimbau zaman silam, kekayaan budaya dan warisan etnik Sarawak dan Kepulauan Borneo. Tempat seterusnya ialah Taman Negara Bako di Sarawak. Taman negara ini merupakan taman negara tertua di Sarawak yang dibuka pada tahun 1957. Meliputi kawasan seluas 27 km persegi dan terletak lebih kurang 37 km dari Bandaraya Kuching. Ia terkenal dengan pemandangan semula jadi yang menakjubkan dengan tumbuhan dan hidupan liar. Ciri paling penting di sini adalah kawasan terlindung yang terpencil dan paling tinggi berbatu cenurang yang mengagumkan dan menghadap Laut Cina Selatan. Tempias laut, pukulan ombak dan angin juga mengukir indah gerbang laut dan tunggal laut di dasar cenurang dengan beberapa yang kelihatan seperti kepala ular. Batu pasir yang terbentuk di atas cenurang dengan corak besi kemerahan yang begitu menarik. Di kawasan pedalaman terdapat air terjun yang menjunan turun ke dalam kolam air dengan pemandangan hutan yang begitu mempersonalkan. Bako mempunyai pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan spesies tanaman dan ini merupakan salah satu tarikan di sini. Hampir semua jenis tumbuhan yang terdapat di Borneo boleh ditemui di Bako. Bako juga didiami oleh hampir 275 monyet proboscis yang jarang ditemui dan hanya terdapat di Borneo. Masa terbaik untuk melihat hidupan liar di Bako adalah selepas waktu subuh dan sebelum senja. Ketika ini haiwan itu sedang aktif. Bako adalah tempat yang menarik untuk mengkaji burung dengan hampir 150 spesies burung yang telah direkodkan di sini. Sistem laluan yang luas di Bako terdiri daripada 16 laluan hutan berkod warna yang menawarkan pelbagai pilihan untuk berjalan kaki dan mendaki. Mereka yang sukakan cabaran boleh memilih untuk mendaki hutan sepanjang hari atau menyertai aktiviti perkemahan semalaman. Manakala
Kuching Waterfront atau tebingan yang kaya dengan pelbagai aktiviti dan menjadi antara satu tempat rehat nyaman juga dikenali sebagai People Place. Ia dianggap sebagai halaman rakyat di kalangan pelancong asing. Berikutan destinasi berkenaan menjanjikan 1001 pengalaman yang tidak terdapat di tempat lain. Tidak heranlah kunjungan ke Kuching dikatakan tidak lengkap jika tidak singgah ke Kuching Waterfront, sekaligus menikmati panorama indah Sungai Sarawak. Kuching Waterfront yang mengunjur sejauh 1 km di tebing Sungai Sarawak dirasmikan pada September 1963. Lokasi itu tidak pernah sunyi dikunjungi penduduk tempatan serta pelancong dalam dan luar negara yang berulang kali menjadikan bandaraya ini sebagai destinasi percutian setiap tahun. Dari aspek sejarah, Kuching Waterfront yang pernah menerima pelbagai anugerah seni bina landscape itu akan menceritakan segala-galanya kepada pengunjung tanpa perlu menghabiskan masa membelik lipatan sejarah di arsip atau perpustakaan. Ini kerana setiap langkah di sepanjang tebing itu akan membongkar segala kisah silam dan menarik mengenai Sarawak. Hai, anda sedang menonton video vlog Trip to Sarawak Part 3. Hari ini saya dan kawan saya Ikhwan Afandi akan terus ke destinasi yang seterusnya. Destinasi ni orang cakap kalau korang datang Sarawak, korang kena datang tempat ni. Tempat itu adalah Kampung Budaya Sarawak. Orang cakap tempat tu memang menarik. Saya tak tahulah menarik dari segi apa. Saya akan pergi, saya akan tengoklah apa yang akan ada di dalam tu dan saya akan have fun di sana. Jom ikut saya ke Kampung Budaya Sarawak. Okey, kita dah sampai dekat Kampung Budaya Sarawak. Kalau anda nak masuk, anda dikenakan bayaran sebanyak RM60 untuk warga Semenanjung dan juga pelancong luar, RM25 untuk warga Sarawak, RM15 untuk pelajar. Tapi kena bawa student card lah. Kita akan masuk ke dalam dan tengok apa yang menarik kat dalam itu. Tak sabar, jom ikut saya. Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak, manisnya si ada dapat dilawan. Kita dah masuk dalam ni dan akan ada show pada jam 11.30 pagi. Apa kata kita jalan-jalan dalam Culture Village Sarawak. Suatu harinya dua kelahi, beranok-ranok si henti-henti. Seorang madah diri bagus agi, seorang si kalah walau sampai mati. Okey, kita baru saja melihat persembahan live daripada penari-penari di dalam panggung budaya. Ada pelbagai jenis tarian daripada budaya orang Ulu dan macam-macam lagi, sangat-sangat best. Yang paling menarik, saya rasa diorang main muzik secara live dan menari. So itu adalah satu benda yang sangat-sangat awesome. Korang kena datang, korang kena tengok sendiri. Korang boleh rasa sendiri budaya-budaya di Sarawak ini. Okey, kita dah jalan-jalan sekitar Kampung Budaya Sarawak. So kita dah jumpa satu rumah. Nama rumah itu Rumah Budaya. Apa sedikit info tentang Rumah Budaya? Rumah Budaya ni ada dua buah rumah, iaitu Barok dan juga Rumah Panjang, tempat tinggal mereka. Barok ni sebenarnya adalah rumah pahlawan ataupun balai pengawal dan juga tempat mesyuarat. So itu adalah main info yang biasa yang Barok tu ada. So mereka juga ada Rumah Panjang, itu di mana mereka yang sudah berfamily, sudah berkeluarga akan tinggal di situ. Okey. So kita akan ke rumah seterusnya dan jalan-jalan lagi dekat dalam Kampung Budaya Sarawak. Jom ikut kami. Putri Sentubuh, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Okay, sekarang kita berada di rumah Ibad. Kalau korang boleh tengok, dia punya dinding daripada kulit kayu. So jom kita masuk.
Di Kampung Budaya juga, mereka juga menyediakan perkhidmatan guest house kepada para pelancong ataupun sesiapa saja yang datang ke sini. Dan sekiranya anda ingin merasai betul-betul kehidupan mereka, anda boleh datang sini, anda boleh tidur di sini dan merasai segala-galanya. Itu hanya di Kampung Budaya Sarawak. Kita sekarang berada di Rumah Penan. Untuk pengetahuan anda, rumah ni kecil saja. Antara rumah-rumah yang ada, Rumah Penan paling kecil sebab mereka hidup berpindah randah. Dia akan buat rumah yang kecil saja dan dia akan duduk buat sementara sebab dia akan berpindah ke tempat lain pula. Seorang madah diri bagus agi, seorang segala walau sampai mati. Okay, sekarang kita berada di Rumah Ulu. Rumah orang Ulu ni dia akan buat tinggi sedikit daripada rumah-rumah biasa sebab Rumah Ulu ni sebenarnya diorang buat dekat pokok-pokok balak. So kalau korang tengok sebenarnya batu-batu besar ni adalah balak dan mereka buat rumah yang tinggi untuk mengelakkan daripada binatang buas yang berada di bawah. Jom ikut saya. Putri Sentubung, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan, anak dah dewa. Okey, disebabkan rumah ni tinggi, so kita boleh nampak ataupun kita boleh tengok pemandangan daripada atas. So sangat cool. Penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan. So sekarang kita berada di Rumah Melanau. Kita dah dapat penerangan tentang kenapa Rumah Melanau dibina sebegini. Rumah Melanau ni dikirakan rumah yang agak besar. Kalau kita tengok sekarang ni, rumah ni sebenarnya kecil je. Kalau diikutkan sebenarnya Rumah Melanau ni 5 kali lebih besar daripada rumah ni. Cuba bayangkan. Besar gila. Rumah Melanau dibina di tepi pantai. So dibina tinggi untuk mengelak musuh. Sama seperti orang Ulu, bila musuh datang, Kita tutup pintu, angkat tangga, so dia boleh melindungi diri mereka lah daripada musuh, serangan musuh. special orang Melanau dia makanan dia. Makanan Melanau adalah sagu. Kat sini ada beberapa jenis makanan yang diperbuat daripada sagu. Contohnya Terbaloi, meloi, kuih pengiring. pengiring. Saya pun tak tahu. Tak ingat. Memang ada beberapa jenis kuih lah yang dibuat daripada sagu. Kalau anda datang, anda boleh cuba, anda boleh rasa, boleh beli dan boleh bawa balik. Putri Sentubung, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan, anak dah dewa turun kayana. I think it's a really well put together museum, if you like. It's great to come here and see all the different cultures of Sarawak in one place, and such a lovely setting as well. And the dances were fantastic, really good fun, really entertaining. Yeah, I just think it's a beautiful setting, especially with the mountain behind it. It's a really special experience. I think just going and seeing how they lived is a great way to do it, as opposed to reading about it or going to a more traditional museum. Just being able to see the way that they lived is really great, and just walking around really and being able to experience the whole thing and seeing the differences in the different longhouses and structures. Absolutely lovely. Very peaceful, everyone's very friendly, but also really interesting, and the food's great as well. Fantastic food. Okey, selepas kita jalan satu kampung budaya Sarawak ni, apa yang boleh saya katakan, kampung budaya ni sangat bagus untuk kita mengetahui sedikit sebanyak informasi tentang budaya di Sarawak. Kepada anda, jangan lupa datang ke Kampung Budaya Sarawak untuk melihat sendiri kehidupan mereka. Saya cukup gembira dapat berada di sini untuk pertama kalinya dan ia adalah satu pengalaman yang sangat best. Anda kena datang Sarawak. Sarawak sangat best. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Kalau suka video ini, like. Kalau tak suka, diam-diam. Berikan komen anda di ruangan bawah dan terus menonton. Mic check 1212. Hello Sarawak. What up? Fast. MC Flick, makasih. SWK represent. It's a boy Flick, yeah. February call kami orang Sarawak. Jom, Crocodile Farm. Nak tahu apa yang menarik? Jom ikut.
Dia kat sini nama dia Pak Indon. Nama buaya ni Pak Indon. Diorang cakap kalau ni Pak Indon ni makan nanas sekali suap. Okay, kita dah settle dekat Crocodile Farm. Buaya-buaya dia banyak gila, banyak buaya. Lagi banyak kat sini. Dapat jumpa hidupan liar. Lepas ni kita orang akan pergi tempat lain pula. So stay tuned. Kena kita ngeraca
bangsa, menghidup seni budaya lah bangsa. Kesimpulan yang kita dapat melalui video ini, pelajar dapat mengenali tempat-tempat menarik, keunikan budaya dan makanan tradisional di Sarawak.